Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai mukaddimah dalam siri yang pertama ni, saya membawa satu tema berkaitan satu tajuk secara ringkas, bagaimana salah satu cara-cara untuk kita seronok ataupun kita bahagia di dalam organisasi kita, iaitu temanya adalah senyum ataupun senyum sokmo. Senyum sokmo saya petik daripada satu buku yang ditulis, saya pun tak ingatlah, daripada hebat kepada lebih hebat kepada cemerlang. Baik, prinsip senyum sokmo ni dia amat berguna kepada kita, sebab apabila kita senyum ini, kita mendatangkan kesenangan. Maknanya orang lain tengok kita akan rasa selesa, orang lain akan rasa senang. Kalau bos kita tengok anak buah senyum kepada dia akan rasa senang. Kalau anak buah lihat bos ataupun ketua senyum kepada mereka, mereka akan rasa senang. Sebab apa? Sebab ini adalah fitrah kita manusia ni, bahawa akan rasa senang, akan rasa selesa, akan dapat mengurangkan stres kita apabila kita menerima senyuman daripada orang, kemudian kita memberi senyuman kepada orang lain. So maknanya kita kena suburkanlah sifat orang yang suka senyum ni, selalu memberi senyuman kepada orang lain, sebab dia memberi kesenangan kepada orang lain. Apa makna senyum sokmo, tuan-tuan? Senyum ni bermaksud kita tidak menunjukkan muka kita yang masam, ataupun kita apabila kita jumpa kawan-kawan kita, ataupun kita jumpa rakan-rakan sekerja kita, ataupun kita jumpa ketua kita, ataupun kita jumpa anak buah kita, muka kita tu susah untuk kita nak melemparkan senyuman. Muka sedih je, tarik muka manja, tarik muka 12, 13, 14, berbelas-belas kita tarik muka apabila kita jumpa dengan kawan-kawan kita. Jadi saya mengharapkan saya sendiri dan juga tuan-tuan dan puan-puan, kita membudayakan suka senyuman kepada orang lain ni. Jadi dalam organisasi kita ni, satu, kita ada ketua lah, kita ada anak buah, kita ada pekerja, kan? Pada masa yang sama mungkin saya sebagai ketua jabatan, kan? Pada masa yang sama juga saya juga pekerja, ada orang sebagai orang bawahan, ada lagi ketua yang lebih tinggi daripada jawatan ketua jabatan. Maka dalam organisasi kita tak dapat lagi daripada tu. Sebab tu yang pertama, kepada siapa yang kita perlu senyum dalam organisasi, pertama sekali adalah kepada bos. Kepada bos. Bos ni mungkin pengarah, mungkin timbalan pengarah, mungkin ketua-ketua jabatan, mungkin ketua-ketua unit, mungkin penyelas-penyelas, kan? Jadi ketua ni, jadi kalau kita jumpa bos kita, tak kisahlah sama ada dia pengarah, timbalan pengarah, ketua jabatan dan sebagainya, maka seharusnya kita memberi senyuman. Kita mulakan dengan senyuman. Sebelum kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita mulakan dulu dengan senyuman. InsyaAllah, kan? Apabila kita mulakan dengan senyuman, aura positif itu akan lahir daripada kita, dan kita akan mendapat feedback yang baik juga daripada orang yang kita memberi senyuman. Kemudian dalam organisasi juga, apa lagi? Kita kena senyum kepada rakan-rakan sekerja kita. Tak dapat lagi, mesti kita akan lihat, akan nampak, akan jumpa dengan rakan-rakan sekerja kita. Sebab tu dalam organisasi ni kita kena anggaplah rakan-rakan sekerja kita ni seperti mana saudara mara kita dalam keluarga. Maknanya hati mereka perlu dijaga, walaupun kadang-kadang ada yang dia tidak menjaga hati kita, tapi sebagai orang yang positif, dia yang memulakan dulu untuk menjaga hati. Mana kita menganggapkan orang lain itu sangat berharga, sangat berharga kepada kita. Kita tengok kawan kita, rakan-rakan sekerja kita rasa mereka ni penting dalam kehidupan kita, dalam organisasi kita. Sebab tu maka saya mengharapkan di jabatan kita tidak memandang rakan-rakan sekerja kita ni sebagai musuh kepada kita, sebagai musuh. Sebab apabila kita memandang sebagai musuh, kita telah mencipta satu persepsi yang salah pada seorang. Sekarang kita tak tahu apa hakikat sebenarnya, tapi kita sudah bersangka buruk, sudah memberi persepsi yang salah kepada orang lain. Jadi saya mengharapkan diri saya dan juga tuan-tuan dan puan
kita selalulah memberi senyuman kepada rakan-rakan sekerja kita. Elakkan kecenderungan untuk kita bersangka buruk. Jadi apabila kita memberi senyuman kepada orang, insya-Allah orang itu pun akan akan hilang prasangka buruk dan sebagainya, yang ilmu negatif terhadap kita. Cuma di sini kita kena hati-hatilah diri saya sendiri, jangan sampai senyuman kita itu dianggap tidak ikhlas, tidak palsu. Jadi kita kena jaga, sebab tu senyuman kita ni mesti selari dengan tindakan dan ucapan kita. Kemudian yang seterusnya adalah senyuman kepada pekerjaan. Jadi kita di jabatan, kita di organisasi, memang kita ada pekerja-pekerja ataupun staf-staf yang grade-nya mungkin lebih rendah daripada kita, mungkin jawatannya lebih rendah daripada kita, taraf akademiknya lebih rendah daripada kita. Maka kita juga perlu memberikan senyuman kepada mereka. Jangan kita tunjuk muka yang muka sombong kita, sebab mereka juga manusia seperti kita, manusia biasa seperti kita. Ada perasaan dan ada naluri untuk terasa hati dan sebagainya. Maka saya galakkan diri saya dan juga tuan-tuan dan puan dalam Japim khususnya, kan, kita ada PA, kita ada PO dan sebagainya. Maka tunjuklah rasa hormat kita kepada mereka dengan memberikan senyuman. Yakinlah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, apabila kita banyak memberi senyuman, mudah senyum kepada orang, kita tidak sombong dengan orang, insya-Allah kebaikan yang kita buat itu, jika ikhlas, pasti akan dihargai, pasti akan tersebar kepada orang lain. Kebaikan-kebaikan yang kita buat, bukan kita nak menunjuk kebaikan, tapi secara automatik apabila kita buat kebaikan dengan ikhlas, kan, kita contohnya di sini adalah dan kita selalu memberi senyuman, kita tidak memberi tidak tunjuk muka yang masam dan sebagainya, kan, maka kebaikan kita tu insya-Allah akan tersebar, akan dikongsi oleh orang yang suka dengan karakter kita. Jadi selain daripada itu, bila kita senyum, kan, orang tu pun selesa dengan kita, maka dia pun boleh meningkatkan mutu kerja dia. Jadi sebab hati dia senang, sebab hati dia selesa. Okey. Cumanya dalam keadaan tertentu ada sedikitlah risiko senyum ni. Okey, kemungkinan bila kita selalu senyum pun, kan, mungkin ada orang yang dalam fikiran dia banyak elemen-elemen negatif ni, dia akan kata ini memang kaki bodek dan sebagainya. Jadi sebab tu perlu kita lahirkan perasaan senyum, sifat suka senyum, memberi senyuman kepada orang lain ni, dengan selari dengan tindakan kita, selari dengan ucapan kita. Maknanya kita memberikan senyuman ni satu benda yang baik, maka tindakan kita juga baik, mungkin ucapan kita pun baik, dolan kita pun baik. Jadi secara ringkasnya adalah untuk menjadi orang yang murah dengan senyuman ni, pertama, seboleh-bolehnya kita lupakanlah masalah yang ada. Semua orang ada masalah, tapi kita cuba lupakan masalah yang ada. Jika masalah banyak, susah kita nak memberikan senyuman kepada orang lain. Kemudian yang kedua, anggaplah senyuman ni sebagai satu sedekah yang ikhlas. Kemudian kita sudah maklum, Nabi sebut senyuman ni yang mafhum suadis, senyuman ni akan senyuman yang ikhlas ni merupakan satu sedekah, satu sedekah dan layak untuk mendapat pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian cara lagi mudah untuk kita meningkatkan senyuman, kita wujudkan perasaan menghargai orang lain. Kita menghargai diri orang lain. Jangan kita rasa kita je hebat, kita je bagus, kita memandang rendah kepada orang lain. Jika ada perasaan itu, maka susah untuk kita melemparkan senyuman kepada orang lain. Kemudian yang keempat, marilah sama-sama saya mengajak diri saya dan perempuan untuk kita wujudkan budaya ataupun sifat suka senyum ni sebagai kita kata salam awal setiap kali kita berjumpa dengan orang. Mana kita mulakan dengan senyuman, kemudian baru kita bagi salam. InsyaAllah jika kita praktiskan dalam organisasi kita, khususnya di Japim, insyaAllah kita akan dapat mewujudkan suasana yang harmoni, suasana yang bahagia dalam organisasi. Kemudian yang kelima, kita kaitkan dengan senyuman kita ni dengan bahasa-bahasa isyarat lainlah yang berkesan. Mungkin kita boleh angkat tangan dan sebagainya sebagai tanda kita. Yalah, kita kalau kita senyum daripada jauh mungkin orang tak nampak, kan, mungkin kita angkat tangan, itu salah satu cara kita kata isyarat dalam kita nak memberi senyuman. Jadi mudah-mudahan saya berharap kita jadikanlah elemen senyuman dalam organisasi kita ni. Dengan senyuman ni saya mengharapkan kita jadi ahli Japim yang kita dapat melahirkan
suasana ahli japim yang bahagia dan membahagiakan orang lain, ahli japim yang tenang dan menenangkan orang lain, dan ahli japim yang suka senyum dan membuatkan orang lain tersenyum. InsyaAllah organisasi kita akan lebih hebat, lebih mantap, lebih cemerlang, lebih bahagia, insyaAllah. Minta maaf sebab untuk sesi pertama ni lebih sikit masa. InsyaAllah di lain-lain siri saya akan pastikan dia tidak lebih daripada 10 minit. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang itu datang daripada saya sendiri. Mohon ampun, mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.